طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شفها طول. Oh,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah dan diberi taufik daripadanya untuk sama-sama kita teruskan lagi pengajian dan pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi Qadhi Iyad Al-Maliki, yang mana hari ini kita sambung pada faslun fi khaufihi sallallahu alaihi wasallam min rabbih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala faslun fi khawfihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ta'atihi lahu wa shiddati ibadatihi. Fasal pada menyatakan khaufnya Nabi, sifat takut Rasulullah daripada Allah, takut kepada Tuhannya, takut kepada Tuhannya dan taatnya baginda kepada Allah dan bersangatan Rasulullah ini pada ibadat baginda. Kata Qadhi Iyad, wa amma khawfuhu rabbahu, adapun takut baginda Nabi kepada Allah, wa ta'atuhu lahu wa shiddatu ibadatihi fa'ala qadri ilmihi bi rabbih, maka itu mengikut kadar ilmu Nabi, pengetahuan Nabi tentang Tuhannya. Ya, seseorang itu dia takut dan taat kepada Tuhan sekadar makrifahnya kepada Tuhan. Makna makrifah tinggi, maka takut dan ibadat dia akan tinggi. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu ialah al-ulama, orang yang alim, sangat alim. Al-alim, ulama yang kenal dan juga makrifah tentang Allah. Jadi sejauh mana makrifahnya seseorang itu akan membuahkan kepada ketaatan dia. Dia kenal betul Tuhan, maka dia akan jadi semakin takut kepada Allah dan semakin kuat ibadatnya kepada Allah. Walidzalika qala fima haddathanahu Abu Muhammad ibnu Attab qira'atan minni alaihi qala haddathana Abu al-Qasim al-Tarabulsi haddathana Abu al-Hasan al-Qabisi haddathana Abu Zaid al-Marwazi haddathana Abu Abdullah al-Firabri haddathana Muhammad bin Ismail, ini Imam Bukhari, haddathana Yahya bin Bukair an al-Laythi an Uqail عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول, Abu Hurairah pernah berkata, qala Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahikum, lau ta'lamuna ma a'lamu, kalau kamu mengetahui apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum kathira, nescaya kamu akan ketawa sedikit dan menangisnya banyak. Wazada fi riwayatina an Abi Isa at-Tirmizi rafa'ahu ila Abi Dharr, inni ara ma la tarawn, aku melihat apa yang kamu tak melihat, wa asma'u ma la tasma'un, aku mendengar apa yang kamu tak dengar. Attatis sama'u, attatis sama', atta ni maksudnya berbunyilah langit. Attatis sama'u, langit berbunyi, wa hukka laha anta ittah, dan sesungguhnya berhak langit itu berbunyi, ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah, tidak ada di langit itu tempat
yang meluasi 4 jari kecuali ada di sana malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu. Sesungguhnya kalau kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila, nescaya kamu akan ketawanya sedikit, wala bakaitum kathira, dan kamu akan menangis banyak, wa ma taladzadztum bin nisa'i 'alal furushi, dan kamu tidak akan berlazat-lazat bernikmat dengan perempuan di atas hamparan tidur kamu, wala kharajtum ila su'udati, dan kamu akan keluar ke bukit-bukit, ke tempat tinggi, taj'aruna ilallah, kamu akan tadarruk dan mendoakan serta memohon kepada Allah. Lawadittu anni syajaratun tu'dad, dan sungguhnya aku ingin kalaulah aku ni tak jadi manusia, jadi pokok yang dipotong. Maknanya sehingga kan besarnya amanah manusia ini, apa yang perlu manusia ni, sehingga kan kalau jadi pokok tu pun baik jadi pokok lah daripada jadi manusia. Daripada jadi manusia. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ruwiya hadha al-kalamu wadidtu anni syajaratun tu'dad. Aku inginlah kalaulah aku ini pokok yang dipotong. Wa min qauli Abi Dzar, katanya perkataan itu daripada perkataan Abu Dzar nafsihi, Abu Dzar sendiri, itulah bukan perkataan Nabi. Wa huwa asah, dan itulah riwayat paling asah bahawa perkataan wadidtu anni syajaratun tu'dad, aku inginkan alangkah eloknya kalau aku ni pokok yang mana orang pokok yang dipotong, maka tidaklah aku dihisap di atas amalanku. Itu perkataan Abu Dzar, bukan perkataan Nabi. Itu paling asahnya. Wa fi hadits Mughirah, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma intafakhat qadamahu hatta shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat qadamahu. Rasulullah sembahyang sehingga bengkak kaki Nabi. Wa bi riwayatin kana yusalli hatta tarima qadamahu. Satu riwayat mengatakan bahawa Rasulullah sembahyang, banyaknya Rasulullah sembahyang sehingga bengkak kaki Nabi. Faqila lahu atakallafu hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Adakah kamu melampau-lampau buat ini? Kenapa kamu melampau-lampau buat sebegitu? Walhal telah diampunkan kepada engkau apa yang telah terdahulu daripada dosa kamu dan apa yang akan datang. Ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, di sini dengan maksud maksum. Dengan maksud maksum, diampun dosa terdahulu dan akan datang. Maksudnya Nabi ni terjaga. Nabi terjaga. Bukan makna Nabi ni buat maksiat terampun, bukan. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah bahawa para rasul para Nabi ni maksum, tidak lahir pada mereka maksiat. Qala, bila orang tanya gitu kepada Rasulullah, kamu ni kenapa berlebih-lebih sangat buat ibadat padahal Allah Ta'ala jaga kamu daripada dosa? Maka Nabi jawab, qala afala akuna 'abdan syakura, tidakkah boleh kalau aku menjadi hamba yang bersyukur. Wa nahwuhu an Abi Salamah wa Abi Hurairah, dan seumpama hadis ini diriwayatkan daripada oleh Abu Hurairah dan juga Abi Salamah. Wa qalat Aisyah kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dimah, adalah Aisyah menyebut, dia kata amalan Nabi ni, ibadat Nabi ni dimah, berkekalan. Nabi buat, bila buat dia akan kekal buat. Wa ayyukum yutiqu ma kana yutiqu, manakah di kalangan kamu yang mampu buat sebagaimana dibuat oleh Nabi? Wa qalat kana yasumu hatta naqulu la yuftir, kata Aisyah lagi, Rasulullah ni kadang-kadang puasa sehingga kami kata dia ni tak buka ke? Wa yuftiru hatta naqula yasum, dan Rasulullah berbuka sehingga kami kata Rasulullah ni tak puasa ke? Nampak tak? Maknanya ada kadang-kadang Rasulullah berpuasa dan bersungguh Nabi puasa. Wa nahwu an Ibni Abbas wa Ummu Salamah wa Anas, dan seumpama itu juga diriwayatkan oleh sahabat-sahabat seperti Ibnu Abbas, Ummu Salamah dan Anas. Wa qala kunta la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu musalliyan.
Dia kata kunta la tasha an tarahu min al-laili musalliyan. Kuntu. Adalah engkau tidak kamu ingin bahawa kamu lihat daripada malam pada keadaan malam, pada waktu malam itu sembahyang, kecuali kamu dapat melihat dia sembahyang. Maknanya waktu malam ni kalau bangun tengok dia, kamu akan dapati baginda sembahyang. Bila bangun, baginda akan sembahyang. Kita bangun tengok, ni kata sahabat ni. Jadi kata kamu ingin tengok sembahyang, kamu bangun malam nampak Nabi sembahyang. Wala na'iman illa ra'aitahu na'iman. Dan tidak kamu ingin tengok Nabi tidur kecuali bila kamu tengok dia akan tidur juga. Makna qalat waqalat, riwayat satu lagi dia kata waqalat, sini waqalat, waqalat kunta la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu musalliyan. Tidak kamu ingin melihat baginda daripada malam, sembahyang malam, kecuali kamu akan nampak dia bersembahyang. Dan tidak kamu ingin melihat bahawa dia tidur, kecuali kamu akan dapati baginda pun tidur. Jadi baginda Nabi SAW pada waktu malamnya ada bahagian yang Rasulullah tidur dan ada bahagian yang Rasulullah sembahyang. Wa qala Auf bin Malik kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan fastaka thumma tawadda'a. Auf bin Malik kata aku bersama Nabi satu malam, Nabi tiba-tiba bangun, Nabi bersiwak. Thumma tawadda'a, kemudian Nabi berwuduk. Thumma qama yusalli, kemudian Nabi pun bangun sembahyang. Faqumtu ma'ahu, maka aku pun berdiri bersama baginda. Fabada'a fastaftaha Baqarah, lalu Nabi pun mula membacakan surah Baqarah. Fala yamuru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala. Maka Nabi tidak melalui ayat rahmat kecuali Nabi akan berhenti dan minta rahmat. Jumpa ayat berkaitan dengan rahmat, tak? Maka Nabi akan minta doa kepada rahmat. Allahumma arhamna, Allahumma arhamni. Wala yamuru bi ayati azabin illa wa waqafa fata'awadha. Dan Nabi tidak lalu ayat yang berkaitan azab kecuali Nabi akan berhenti dan doa. Maknanya bila baca ayat azab, Nabi akan baca Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma a'udzubika minan nar wa ajirna minan nar. Seumpamanya. Thumma raka'a, kemudian Nabi raka'a. Famakatha biqadri qiyamihi. Nabi raka'a dan Nabi raka'a tu seumpama kadar Nabi qiyamnya. Seumpama, kurang sikit lah maknanya. Seumpama kadar qiyam Nabi, lama Nabi raka'a. Yaqulu subhanadzil jabaruti wal malakuti wal azamah. Maha suci Tuhan yang mempunyai keagungan dan juga kerajaan dan juga kebesaran. Thumma sajada wa qala mithla dhalik, dan Nabi pun kemudian sujud dan berkata seumpama kata tadi. Thumma qara'a ala ali Imran, thumma suratan yaf'alu mithla dhalik. Kemudian baca surah Imran, Ali Imran, kemudian surah-surah lain, dan Nabi buat seumpama itu. Wa an Huzaifah mithluhu, dan seumpama itu juga diriwayatkan oleh Huzaifah. Wa qala sajada nahwan min al-qiyabih. Nabi sujud lamanya seumpama macam diri. Wa jalasa baina sajdataini nahwan minhu, dan Nabi duduk antara dua sujud juga seumpama gitulah, kurang sikit daripada kadar tersebut. Wa qala hatta qara al-Baqarah, sehingga Nabi menghabiskan surah Baqarah. Wa ala Imran, dan surah Ali Imran. Wan Nisa, dan surah Nisa. Wal Maidah, dan surah Maidah. Jadi peristiwa ni ada riwayat daripada beberapa orang sahabat lah. Wa ana Aisyah, daripada Aisyah dia kata qama Rasulullah SAW bi ayatin minal Quran lailatan. Pernah Nabi berdiri sembahyang pada waktu malam membacakan satu ayat. Habis malam tu baca ulang ayat yang sama kerana tadabburnya pada ayat tersebut. Wa ana Abdullah bin Shikhir, daripada Abdullah bin Shikhir katanya ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku datang ketika mana Rasulullah SAW sedang sembahyang. Wali jawfihi azizun ka azizil mirjal. Dalam dada Nabi itu terdengar bunyi gelegak seperti gelegaknya periuk atas dapur. Maknanya
tahu bunyi gelegak tu. Gelegak tu maknanya Nabi SAW seorang yang mana hati dia itu hidup. Sampai kadang dapat mendengar zikir tu dan juga sebutan tu dapat mendengar daripada dalam dada. Ini sebenarnya benda ini tak pelik lah berlaku. Bahkan ada kita dengar cerita lah orang yang mana ketika tidak sedar tu kerana dia sentiasa berzikir kepada Allah, sebut Allah, Allah, Allah. Benda itu bila tak sedar dia tu, doktor yang merawat dia dapat dengar seakan-akan dalam dada dia tu ada bunyi Allah, Allah, Allah. Itu yang Imam Sanusi kata, sebutlah la ilaha illallah tu sehingga bercampurlah kalimah tersebut bersama darah dan daging kamu. Ya. Wa qala bin Abi Halah kana Rasulullah SAW mutawasil al-ahzan. Nabi ni sentiasa berterusan sedihnya. Begitu kadang-kadang sedih, ada juga bunyi dengar kesedihan tu daripada dalam. Dan pun kita pernah dengar lah ada orang kalau marah kadang boleh dengar. Marah ataupun orang itu dalam keadaan geram, dia tak bunyi mulut tapi kita dengar daripada dalam dada dia. Daimal fikrah, sentiasa berfikir. Walaisat lahu rahah, tidak ada pada baginda itu dapat kerehatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inilah astaghfirullah fil yaumi mi'ata marah, aku beristighfar kepada Allah sehari itu 100 kali. Wa ruya 70 marah, ada riwayat mengatakan 70 kali. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sunnati, aku bertanya Nabi tentang sunnahnya, tentang perjalanan sunnah, apa yang Nabi letakkan dan juga tunjukkan sunnah kepada umat dia. Faqala, maka jawabnya, al-ma'rifah ra'sul mal. Ma'rifah itu ialah modal, ra'su mali, modal aku. Itu yang paling penting. Mengenal Allah itu. Samalah. Kita sebagai orang Islam, modal utama ialah ma'rifah dan akidah itu, kenal Allah. Kerana itu kalau tidak ada itu tak ada apa. Makna nak berniaga, orang tak ada modal, tak boleh niaga. Yang paling pentingnya modal tu kena ada, iaitu akidah. Di atas akidah lah dimina amalan-amalan lain. Buat amalan banyak pun tapi akidah tak betul, salah, maka sia-sia saja. Sia-sia. Wal aqlu aslu dini, akal itu asal agamaku. Wal hubbu asasi, kecintaan tu asasku. Wasyauqu markabi, rasa syauq, kerinduan itu ialah tungganganku. Wa zikrullahi anisi, zikir ingat kepada Allah ialah anisi, yang menggembirakan dan juga menenangkanku. Wa thiqatu kanzi, siqah, kepercayaan itu ialah khazanahku. Wal huznu rafiqi, kesedihan itu ialah temanku. Wal ilmu silahi, ilmu itu perisaiku. Was sabru ridai, kesabaran itu pakaianku. War ridha ghanimati, keredaanku ialah ghanimah dan juga hasil yang aku dapat. Wal faqru fakhri, dan kefakiran itu ialah kemegahanku. Waz zuhdu hirfati, dan kezuhudan itu ialah pekerjaanku. Wal yaqinu quwwati, dan keyakinan itu ialah kekuatanku. Was sidqu syafi'i, dan kebenaran itu ialah syafi'i, penolongku. Wat ta'atu hasbi, dan ketaatan itu perkara yang mencukupkanku. Wal jihadu khuluqi, dan jihad itu akhlak dan perangaiku. Wa qurratu aini fis salah, dan ketenangan aku itu ada dalam sembahyang. Wa fi hadithin akhar, pada hadis lain, wa thamaratu fuadi fi dhikrihi, dan hasil daripada hati aku ialah pada mengingat Allah. Wa ghammi li ajli ummati, dan juga keluh kesah kebimbanganku kepada umatku. Wa syauqi ila rabbi, dan juga kerinduanku ialah kepada Tuhanku. Faslun fi sifatil anbiya'i war rusuli min kamalil khalqi wa husnil khuluqi wa syarafin nasab. Ini fasal pada menyatakan sifat para nabi dan para rasul daripada kesempurnaan akhlak, daripada kesempurnaan khalqi, sempurna penciptaan, wa husnil khuluq, dan sempurna akhlak, wa syarafin nasab, dan nasab yang mulia. Qala al-mu'allif rahimahullah, i'lam wafaqana Allahu wa iyyaka
ketahuilah semoga Allah mentaufikkan kami dan engkau anna sifati jami'il anbiya'i war rusul salawatullahi alaihim, sifat sekalian nabi dan rasul, min kamalil khalqi, daripada kesempurnaan penciptaan, wa husnis surah, dan rupa yang elok, wa syarafin nasab, dan nasab yang mulia, wa husnil khuluq, dan akhlak yang mulia, wa jami'il mahasin, dan sekalian perkara-perkara yang elok, ya hadhihi sifah, itulah sifat-sifat ini, li'annaha sifatul kamal, kerana itulah sifat kesempurnaan, wal kamalu wat tamamul al-bashari, wal fadlul jami'u lahum, dan kesempurnaan nisbah manusia, kemuliaan tu kesemuanya milik para rasul salawatullah alaihim. Semoga Allah Ta'ala memberkati atau melimpahkan kerahmatan kepada para nabi. Idh rutbatuhum ashrafur rutab, kerana kedudukan martabat nabi dan rasul ni semulia-mulia martabat. Wa darajatuhum arfa'u darajat, dan darajat mereka setinggi-tinggi darjat. Walakin faddalallahu ba'dahum ala ba'd, namun Allah Ta'ala melebihkan sebahagian nabi atas sebahagian yang lain. Qala Allah Ta'ala tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, dan mereka itulah para rasul yang kami lebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Wa qala wa laqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin, sesungguhnya kami pilih mereka di atas ilmu, di atas sekalian para makhluk-makhluk di alam ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar lailatal badri. Golongan pertama, awwala zumratin, golongan pertama yang masuk syurga, mereka di atas rupa bulan pada malam purnama. Wa qala akhiral hadis, Nabi menyebut lagi pada akhir hadis, ala khalqi rajulin wahid, mereka itu di atas ciptaan atas rupa lelaki yang satu, ala surati abihim, di atas rupa bapa mereka Adam, rupa atas rupa Nabi Adam. Mana di dalam syurga ni, tuluhu situna dhira'an fis sama, panjangnya 60 hasta di langit. Sampai ke langit lah, makna 60 hasta tinggi lah. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ra'aitu Musa fa idza huwa rajulun darbun. Kata dia, aku melihat Nabi Musa, tiba-tiba Nabi Musa tu rupa macam mana? Fa idza, dia rajulun darbun, lelaki yang darbun, sedang-sedang. Rajilun, rambutnya lurus. Aqna, hidungnya mancung. Ka'annahu min rijali Shanu'ah, seumpama dia itu lelaki daripada kabilah Shanu'ah. Shanu'ah itu satu kabilah di Yaman. Mereka ni terkenal lah, mempunyai tubuh badannya tinggi. Wa ra'aitu Isa fa idza huwa rajulun rab'atun. Aku pula melihat Nabi Isa. Dia ini tubuhnya rab'ah. Rab'ah ni makna sedang-sedang, tinggi pun tidak, pendek pun tidak. Hak tadi darbung tu makna dari segi gemuk dan juga kurus. Gemuk sangat pun tidak, kurus tidak. Ni dari segi tinggi. Makna Nabi Isa ni orang yang terlampau tinggi pun tidak, rendah pun tidak. Dia ke arah tinggi. Wa huwa rajulun rab'ah kathirun khilanil wajhi. Dan baginda Nabi ni mukanya mukanya berseri-seri. Nabi Isa ahmaru, ahmar ni kulit yang putih merah. Ka'annama kharaja min dimas, seakan-akan dia keluar daripada Dimas. Makna merah ni, orang yang kulit putih merah ni, seakan dia keluar daripada tempat yang panas, tempat yang panas. Wa fi hadithin akhar mubattanun mithlu sayf. Dalam hadis lain disebut Nabi Isa mubattanun mithlu sayf. Muka dia itu seumpama pedang berseri-seri. Mubattanun ad-dhamirul batn, makna perut, mubattanun mithlu sayf.
Perut dia seumpama pedang. Ini kinayah daripada bahawa Nabi SAW, Nabi Isa alaihi salam ni seorang yang mempunyai tubuh badan yang mana tinggi dan segak. Qala wa ana ashbahu waladi Ibrahim bihi. Dan akulah orang yang lebih hampir rupanya dengan daripada anak Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim. Makna rupa Rasulullah SAW ini mirip kepada moyang dia Nabi Ibrahim. Wa qala fi hadithin akhar fi sifati Musa, dalam hadis lain diceritakan sifat Nabi Musa, ka ahsani ma anta ra'in min udmir rijal. Seumpama seelok-elok apa yang kamu lihat daripada anak lelaki yang berkulit di udmir rijal ni, pada sifat Nabi Nabi Musa ni. Ka ahsani ma anta ra'in, seumpama seelok-elok apa yang kamu lihat min udmir rijal, daripada udmi ni makna sumrun. Sumrun ni makna warna yang sawo matang. Ni sifat Nabi Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Kulitnya sawo matang. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi menceritakan, ma ba'athallahu ta'ala min ba'di lutin nabiyyan illa fi dhirwatin min qaumihi. Allah Ta'ala tidak bangkitkan setelah daripada Nabi Lut seorang Nabi kecuali Nabi itu fi dhirwatin min qaumihi, dia itu pada ketinggian, pada golongan yang tinggi daripada kaum masing-masing. Makna Nabi ni, mereka ni daripada pihak dan kabilah yang mempunyai nasab yang tinggi dalam kaumnya. Waruya fi tharwatin, dalam riwayat lain kata fi tharwah. Tharwah maksud kathratin wa mana'ah, ramai dan juga ada kekuatan. Ada kekuatan supaya dapat Nabi ini dijaga oleh kaum mereka, oleh keluarga mereka. Wa hakat Tirmizi an Qatadata wa rawahu Daruqutni min hadithi Qatadata an Anasin, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi. Tidak Allah Ta'ala bangkitkan Nabi kecuali wajahnya cantik berseri. Wa hasanal sauti, suaranya indah elok. Wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ahsanahum wajha. Dan adalah Nabi kamu ini seindah-indah wajah. Wa ahsanahum sautan, dan seindah-indah, semerdu-merdu, seelok-elok suara. Wa fi hadithi Hirakla, wa sa'altuka an nasabihi, aku tanya kau tentang nasabnya. Fa dzakarta annahu fikum du nasab, kamu sebut bahawa Nabi kamu ni Muhammad ni, dia ini mempunyai nasab. Wa kadzalika rusul, maka demikian juga para rasul. Tu ba'atsu fi ansabi qaumih, para rasul ni dibangkitkan di kalangan orang yang mempunyai nasab tinggi dalam kaum mereka. Wa qala Allah Ta'ala fi Ayub, Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ayub, inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami dapati Ayub ini orang yang sabar, sebaik-baik Ayub ini ialah hamba ialah Ayub, kerana dia orang yang kembali kepada kami. Wa qala Ta'ala ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jadi ni boleh tengok tafsir lah, kita nak kejar kepada bacaan kitab ni. Tafsirnya mudah je, boleh rujuk pada tafsir Al-Quran. Wa qala anna Allah yubashshiruka ni. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin. Jadi ada depan dia ada ayat ni. Depan dia ambil daripada tengah ni. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Ni musaddiqan, ni kisah dalam surah Ali Imran ni. Dalam surah Ali Imran
ayat yang ke 33. Ayat ke 33. Dia kata innallaha astafa Adama wa Nuha. Betul tak tu? Betul lah tu. Betul lah. Dia kata apa ni? Innallaha astafa Adama wa Nuha. Itu Al-Imran ayat 39 tu. Ayat 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka. Situ. Jadi fanadathul malaikatu, apabila Nabi Zakaria sembahyang di mihrab mohon supaya dia beri anak, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah Ta'ala memberi khabar gembira kamu dengan dapat anak namanya Yahya. Jadi ni depan dia ada ya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Wa qala innallaha astafa. Ni ayat sebelum dia ni. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Ini semua cerita berkaitan dengan kedudukan dan juga sifat para rasul dan nabi ni. Wa qala fi Nuh innahu kana 'abdan syakura. Nuh ini hamba yang sangat bersyukur. Wa qala innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Ini Allah Ta'ala malaikat memberitahu khabar gembira kepada Siti Maryam pula dengan mendapatnya dia dapat akan ada anak bagi dia namanya Isa. Yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Wa qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان موسى رجلا حييا ستيرا ما يرى من جسده شيء استحياء. Nabi Musa ni rajulan hayyan, sangat malu, orang yang sangat malu. Satiran, sangat menutup bagi aurat dia. Ma yura min jasadi syai'un, tidak dilihat daripada badannya sesuatu pun. Kenapa? Istihya'an, kerana dia orang yang sangat malu, pemalu dia. Wa qala ta'ala fa wahaba li hukman wa ja'alani minal mursalin. Allah Ta'ala beri kepada aku hikmat dan dijadikan aku di kalangan hamba-Nya, orang yang diutuskan. Wa qala fi wasfi jama'ati minhu, Allah Ta'ala sifatkan jamaah daripada para nabi ni. Inni lakum rasulun amin. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ini sifat yang ayat-ayat berkaitan dengan akhlak dan sifat para nabi ni, nabi-nabi tertentu ni. Fasbir kama sabara ulul azmi wa qala wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyati Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas salihin wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal 'alamin wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadih. Surah Al-An'am ni. Jadi dan ni banyak disebut nama para nabi ni. Fawasafahum bi awsafin jammatin minas salah. Allah Ta'ala sifatkan mereka dengan sifat-sifat yang banyak daripada kebaikan, wahudah, hidayah, wajtiba, dan pemilihan. Allah Ta'ala pilih mereka. Wal hukmi, diberi hikmat hukum, wan nubuwah, dan kenabian. Wa qala fabasyarnahu bi ghulamin.
bi ghulamin alim wa halim. Allah Ta'ala sifatkan. Ada ayat kata alim, ada ayat kata halim. Yang berilmu, yang pandai dan juga yang bersopan santun. Wa qala walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Qala wa satajiduni insya'allahu minas sabirin. وقال في إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال في موسى إنه كان مخلصا وفي سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وفي داود إنه أواب. ثم قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Cuma berkaitan dengan ayat Quran ni, kalau ikutnya pada nuskhah yang ditulis oleh pengarang, kerana pengarang kita ini dia ni mazhab Maliki dan masyarakat di sebelah Maghrib sana mereka membaca dengan riwayat Warsh, sebahagiannya membaca dengan Qalun. Jadi seeloknya dan sebolehnya lah, makna kalau nak mengekalkan keasliannya maka ayat Quran itu dibaca dengan riwayat tersebut, dibaca dengan riwayat Warsh atau sesuai dengan mazhab qiraat riwayat yang dibaca oleh pengarang kita ini. Mana tadi? Daripada Nabi Yusuf pula, thumma qala wa shaddada mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab wa qala an Yusuf ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim wa fi Musa satajiduni insya'allahu sabira. Kemudian wa qala ta'ala an Syuaib alaihi salam satajiduni insya'allahu minas salihin. Imam waktu baik. وقال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال ولوطا آتيناه حكما وعلما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال سفيان هو الحزن الدائم wa kanu lana khashiin. Khusyuk apa dia? Huwal huznud daim, rasa kesedihan yang berkekalan. Fi ayin kathiratin, pada banyak ayat. Dzakara fiha min khisalihim, Allah Ta'ala sebut ayat tersebut daripada sifat Nabi. Wa mahasini akhlaqihim, dan akhlak-akhlak yang elok pada diri Nabi. Ad-dalati ala kamalihim, yang menunjukkan di atas kesempurnaan para nabi, para rasul. Wa jaa min dzalika fil ahadithi kathir, dan datang sedemikian itu dalam hadis banyak juga. Ka qaulihi innamal karimu ibnul karim, ibnul karim, ibnul karim. Sesungguhnya seorang yang mulia, anak bagi yang mulia. Datuknya pun anak, dia tu anak yang mulia, anak kepada yang mulia. Dia mulia, ayah mulia, datuk mulia, moyang mulia. Siapa? Yusuf, Nabi. Ibnu Yaqub, Nabi. Ibnu Ishaq, Nabi. Ibnu Ibrahim, Nabi. Nabiyun ibnu nabiyyin ibni nabiyyin ibni nabiyyin. Nabi, anak kepada Nabi, anak kepada Nabi, anak kepada Nabi. 4 peringkat. Wa fi hadithi Anas, dalam hadis Anas, wa kadzalikal anbiya tanamu a'yunuhum, begitulah para nabi, mata mereka tu tidur, wala tanamu qulubuhum, tapi hati mereka tidak tidur. Wa ruwiya anna Sulaiman kana ma'a ma u'tiya minal mulki, Nabi Sulaiman walaupun apa yang diberikan kepada baginda daripada kerajaan, la yarfa'u basarahu ila sama, dia tidak berani mengangkat pandangannya ke langit. Takhasyu'an wa tawadhu'an lillah, kerana khusyuk dan juga tawadhu', rendah diri, rendah hati kepada Allah. Wa kana yut'imun nasa ladha'idzal at'imah wa ya'kulu khubza syai,
Nabi Sulaiman beri makan kepada masyarakat dia makanan yang enak-enak, dan dia hanya makan roti syair saja, roti gandum kasar saja. Itu perangai pemimpin. Makanan sedap-sedap diberi kepada masyarakat, kepada penduduk. Dia makan makanan yang biasa, makanan yang orang tak berapa nak suka. Pemimpin makan Maggi je. Dia makan Maggi. Makanan yang sedap-sedap diberi kepada masyarakat. Ya. Wa auhallahu ilaih, Allah Ta'ala wahyukan kepadanya, ya ra'sal abidin, wahai penghulu kepada sekalian orang abid, wa bana mahajjati zahidin, dan anak kepada hujah orang-orang yang zahid. Wa kanat al-ajuzu ta'taridhuhu. Okey, adalah seorang perempuan tua ni, ta'taridhuhu, datang sekat dia, datang nak mengadu kepada dia lah. Wa huwa 'ala rihi fi junudi, ketika itu Nabi Sulaiman menunggang angin bersama tenteranya. Nabi Sulaiman naik angin, dia ada kuasa nak kawal angin, macam naik angin lah, bukan naik angin tu marah, naik di atas angin. Kalau Aladdin tu naik kapet terbang, kapet tu duduk atas angin, ini naik atas angin tu. Apa dia? Macam Son Goku kot. Apa dah? Naik angin. Naik atas angin kenderaan itu bersama tenteranya. Bila begitu fayamuru rih, dia suruh angin itu berhenti. Fataqifu, dia berhenti. Fayanzuru fi hajatiha, lalu dilihat apa hajat perempuan ni, nak jumpa aku ni. Wayamdi, lepas dia tunaikan hajat perempuan baru dia pergi. Nampak tak? Ada orang tahan tengah jalan, pemimpin berhenti tengok. Perlu apa ni? Kenapa bendera putih ni ada? Ada perlu apa ni bantuan? Baru pergi. Wakila li Yusuf, dikata kepada Nabi Yusuf, malaka taju'u wa anta ala khazainil ard, kenapa kamu berlapar padahal kamu dah menguasai khazanah bumi ni, kamu memiliki khazanah bumi ni, pegang kerajaan dan juga perbendaharaan Mesir. Qala akhafu an ashba'a fa ansal ja'i, aku bimbang kalau aku jadi kenyang aku lupa orang yang lapar. Warawa Abu Hurairah anhu sallallahu alaihi wasallam, khufifa ala Daud al-Quran, direngakan ke atas Nabi Daud itu Quran. Fakana ya'muru bidawabihi, adalah Nabi Daud ini menyuruh dengan kenderaannya, fatusraj, lalu diletakkan pelana, fayaqra'ul Quran qabla an tusraj, maka Nabi Daud membaca Quran sebelum diletakkan pelana. Wala yakulu illa min amali yadih, dan dia tidak makan kecuali daripada amalan tangan, daripada pekerjaan tangan dia sendiri. Jadi Nabi Daud ni di mudah Quran ni, Taurat lah bacaan dia. Quran makna wahyu yang diturun pada Nabi Daud ialah Taurat lah. Taurat. Jadi seorang yang suka baca Taurat mudah, tepat, mana-mana tepat dia akan baca Taurat. Hatta pada sebelum tunggangannya dipelanakan, dibaca Quran juga. Dan dia ni orang yang ada izzah diri, dia makan daripada pekerjaan dia sendiri. Wa qala Allah Ta'ala, wa alanna lahul hadid, kami lembutkan kepada Daud itu besi. Ani'mal sabighati wa qaddir fis sir wa qaddir fis sardi, ani'mal sabighati wa qaddir fis sardi, supaya dibuatkan baju-baju besi dan dielokkan halaqah-halaqah, bulatan-bulatan, rantaian-rantaian besi tersebut, supaya jadi baju besi yang ringan dapat dipakai ketika perang. Wa kana sa'ala rabbahu an yarzuqahu amalan biyadihi yughnihi an baitil mal, dan dia minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri kepada dia rezeki, kemahiran untuk buat kerjaan dengan tangan dia sendiri yang mencukupkan dia daripada ambil duit daripada baitul mal. Makna contoh sekarang ni, orang ni dia ada gaji, ada bahagian daripada pembedahan kerajaan tapi tak ambil. Dia makan daripada pekerjaan dia sendiri. Dia ada kerja sendiri, ada syarikat ataupun ada pendapatan sendiri, duit yang dia dapat daripada gaji tu dia tak ambil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ahabbus salati ila Allah salatu Daud, sekasih-kasih sembahyang yang disukai oleh Allah ialah sembahyang Nabi Daud. Wa ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud, dan puasa yang paling disukai oleh Allah cara puasa Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail, Nabi Daud ni tidur separuh malam.
Wa yaqumu thuluthah, dia bangun 1/3. Thumma yanamu sudusah, kemudian dia tidur balik 1/6. Tidur 1/6. Nampak tak? Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman, dia puasa sehari dan berbuka sehari. Maknanya selang sehari dia puasa. Jadi malam tu dibahagikan. Saya tak share di sini tak. Saya buka juga sini. Ingat boleh tulis kat saya, nampak di sana lah. Tapi tak apa, dapat boleh faham Jadi malam tu bagi dua. Jadi bila bagi dua, separuh malam tu tidur. Kalau kita nak bagi senang, malam tu kita bagi 6 lah. 6 daripada start mada maghrib sampai ke sebelum subuh dibagi 6. Pecahkan pada 6 bahagian. Pecah je kepada 6 bahagian, tak apalah, sebab kalau boleh bayang kot. Jadi ada contoh ada 6 bahagian. 3. Tengok ni 3. Nampak dah jari ni 3. Jadi separuh 3 tu dia tidur. Tinggal berapa? Tinggal 3 lagi kan? Jadi 2 daripada 6 sama dengan 1/3. 1/3 dia semayang. Dia semayang 1/3. Tinggal lagi 1/6. 1/6 dia tidur. Okay. Wa kana yalbasu suf. Dia ini orang yang pakai suf, baju daripada bulu binatang. Ini antara tanda-tanda ataupun alamat kesufian lah ni. Wa yaftarishu syar. Dia duduk di hamparan atas hamparan syar, bulu binatang. Wa yakulu khubza sya'id, dan dia makan khubus, roti daripada gandum kasar, bil milhi, dengan garam, warramat, dan juga debu-debu. Wa yamzaju syarabahu bid-dumu', dan dicampurkan minumannya dengan air mata. Air mata kesedihan, makna dalam keadaan sedih ni. Walam yura dahikan ba'da khati'ah, dan dia tidak dilihat penuh ketawa setelah berlakunya kesilapan yang berlaku kepada beliau. Wala syakhisan basaruhu ila sama', dan tidak pernah memandang tajam pandangannya ke langit. Hayaan min rabbih, kerana malu daripada Tuhan. Walam yazal bakian hayatahu kullah, dan sentiasalah dia menangis sepanjang hayatnya. Wakila baka hatta nabat syu'bu min dumu'ihi. Kata satu pandangan bahawa dia menangis, Nabi Daud ni menangis sehingga tumbuhnya upuk-upuk syu'b, makna tumbuhnya hijau daripada air matanya. Hatta takhadhat dumu'u fi khaddihi ukhduda, sehingga jadilah air mata pada pipinya itu mengalir dan menampakkan bekah-bekah dia, kesan-kesannya. Wakila kana yakhruju mutanakiran yata'arafu siratah fayastami'u thana'a alaihi fayazdadu tawadu'an. Nabi Daud ni keluar dalam keadaan mutanakiran. Dia menyamar. Dalam keadaan menyamar, yata'arafu siratah, menyamar supaya orang tak tahu, supaya dapat mendengar tentang apakah orang kata berkaitannya, apa yang orang kata berkaitannya. Fayastami'u thana' alaihi, malu didengar orang puji, didengar pujian ke atasnya. Fayazdadu tawaddu'an, maka dia jadi lebih tawaddu'. Wakila li Isa alaihissalam, law ittakhadta himara, kenapa kamu tidak ambil himar, naik himar saja nak berjalan? Qala ana akramu ala Allah min an yushghilani bihimarin. Aku ni lebih mulia di atas Allah daripada disibukkan aku dengan himar. Maknanya kalau aku ambil himar, aku sibuk pula dengan himar, kena beri makan, kena jaga, kena ni. Jadi dia berjalan je. Bisa berjalannya tidak menunggang atas himar. Orang tanya, orang khabar ke dia, kenapa jalan saja? Kenapa tak naik himar? Dia kata, aku ni tak patutlah aku menyibukkan diri aku dengan himar. Wa kana yalbisu sya', dia pakai pakaian daripada bulu. Wa ya'kulu asyajara, makan daripada tumbuh-tumbuhan. Walam yakun lahu bait, tidak ada rumah. Aina ma adrakahu naum nama, di mana saja dia rasa nak tidur, dia tidur.
Wa kana ahabbul asma'i ilaihi an yuqal miskin, dan sebaik-baik nama yang paling suka orang panggil ialah miskin. Miskin, orang miskin dipanggil. Wa qila inna Musa alaihi salam lamma warada ma'a Madyana. Nabi Musa apabila dia lalu pada sumber air di kampung Madian, kanat tura khudratul bakli fi batnihi minal huzal. Adalah dapat dilihat khudratu, hijaunya al-bakli, apa nama ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bakli ni makna dapat nampaknya hijau pada perutnya kerana sebab kuruh sangat. Kuruhnya dapat lihat apa nama ni, hijaunya bakal ni makna biji-bijian pada dalam perutnya kerana sebab apa? Kerana sebab kuruh sangat dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa laqad kana al-anbiya'u qabli yubtala ahaduhum bil faqri. Para nabi sebelum aku diuji sebahagian mereka dengan kefakiran. Wal qamli, ada yang diuji dengan sakit, penyakit kutu. Wa kana dzalika ahabba ilaihim minal ata'i ilaikum. Dan itu sangat disukai oleh mereka daripada pemberian kepada kamu. Wa qala Isa alaihi salam li khinzirin laqiyahu. Nabi Isa berkata kepada khinzir yang dia jumpa, idhab bisalam, kamu lari dengan selamat. Wa qila lahu fi dzalik, lalu dikata kepadanya pada demikian itu. Faqala akrahu an u'awida lisani al-mantiqa bisu. Aku tak suka aku membiasakan lidah aku dengan bercakap buruk. Padahal khinzir apa tak supah seranah. Maksudnya gitulah. Dia kata pergilah dengan selamat. Kata ke khinzir tu. Dia halau dengan cara gitu. Orang tanya apa halau gitu? Apa tak halau dengan biasalah. Halau dengan perkataan-perkataan yang sepatutnya. Yang biasa orang halau binatang. Kenapa kamu kata pergilah dengan selamat? Kerana dia kata aku tak suka biasakan lidah aku dengan perkataan buruk. Wa qala Mujahidu kana ta'amu Yahya asyum. Makanan Nabi Yahya ni ialah tumbuhan-tumbuhan je. Wa kana yabki min khasyatillahi ta'ala hatta takhadha dam'u majra fi khaddi. Dia ni menangis kerana takut Allah Ta'ala sehinggalah air mata seakan ada aliran pada pipi dia itu. Ada kesang aliran pada pipinya itu. Wa kana ya'kulu ma'al wahshi li'alla yukhalitan nas. Dia ni makan bersama binatang buah supaya tak bercampur dengan manusia. Makan bersama binatang-binatang buas. Wa haka at-Tabari an Wahb anna Musa kana yastadhillu bi'arish. Nabi Musa pernah satu hari dia berlindung di bawah terik matahari, di bawah satu atap lah. Atap daripada pelepah-pelepah. Wa ya'kulu fi nuqratin min hajar. Dia makan di atas nukrah min hajar, lekuk ataupun lekuk yang ada pada batu. Wa yaqra'u fiha. Wa yaqra'u ni makna ambil air dengan tangan. Ambil air dengan yatanawu bifihi. Makna yaqra'u ni makna yaqra'u ni bukan tu ambil air dengan tangan lain. Yaqra'u ni makna dia minum daripada macam minum dengan mulut daripada bekas tu. Air tu bahasa kita makna dia pergi jilat air lah macam binatang. Yaqra'u fiha, pada nukrah itu, idza arada an yashraba kama taqra'u dabba, sebagaimana minumnya binatang. Bagaimana binatang minum, binatang pergi ke tempat air, dia akan minum gitu, tanpa dia ambil dengan tangan, tanpa dia ambil dengan bekas. Dia pergi minum langsung daripada tempat itu dengan mulutnya, bukan dengan dia ambil minum dengan air ataupun dengan ambil dengan tangan ataupun ambil dengan bekas. Dia kata elok ke buat perbuatan gitu? Bukan, ini syar'u man qablana ni. Syariat dan juga apa yang ada dibuat oleh umat-umat atau para nabi sebelum ni, ada perkara yang mana itu daripada mubahat, dia tak salah begitu. Bahkan itu dianggap sebagai satu bentuk tazallul, merendah diri dan juga tadarruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita ni apa yang diajar oleh Rasulullah itu ialah terbaik. Nampak Nabi minum daripada bekas
ataupun minum pun dengan tangan pun ada lah. Okey. Sebagaimana kama taqra'ud dabbah, sebagaimana minumnya binatang, minum daripada mulut terus kepada sumber tu. Tawadhu'an lillah, kerana tawadhu' dengan Allah, bima akramahullah bihi min kalamih, dengan sebab apa yang Allah Taala muliakan daripada berkalam, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbaruhum fi hadza kullihi masturatun, dan cerita tentang para nabi ni semua telah tertulis. Wa sifatuhum fil kamali wa jamil akhlak, dan sifat mereka itu pada kesempurnaan dan akhlak yang mulia. Wa husnis suwar, dan muka yang elok. Wa syama'ili, dan akhlak yang elok. Ma'rufatun masyhurah, sangat ma'ruf dan masyhur. Fala nutawilu biha, tidak kami panjangkan dengan menyebutnya. Wala naltafitu ila ma najiduhu fi kutubi ba'di jahalatil mu'arrikhin, dan kami tidak berpaling kepada apa yang kami dapati pada kitab sebahagian daripada penulis sejarah yang jahil. Mu'arrikh ini orang-orang tulis sejarah. Penulis sejarah yang jahil, wal mufassirin, dan juga penafsir yang jahil, mimma yukhalifu hadza, daripada perkara yang menyalahi apa yang kami sebut ni. Apa ni? Nak mengisyaratkan bahawa Qadhi'iyah menyebut bahawa apa yang ada oleh sebahagian di kalangan tulisan yang ditulis berkaitan sirah, sejarah para nabi, terutamanya nabi terdahulu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seumpamanya, Nabi Ayub, itu tidak dibawa dan tidak diambil. Sebab apa? Sebab itu semua daripada riwayat Israiliyat yang bertentangan dengan akidah kita terhadap para anbiya alaihimussalatu wassalam. Sebab tu dia kata, apa yang kami dapati tu kami tidak pandang pun, la naltafitu. Apa perkara yang ma yukhalifu hadza, yang mukhalafah dengan apa yang kami sebutkan tentang akhlak-akhlak dan sifat-sifat para nabi ni dan ismah para anbiya. Kita juga kena ambil perhatian dan ambil beringat ada di mana riwayat-riwayat berkaitan cerita para nabi ni yang tidak sahih, yang mana tidak betul dengan akidah, riwayat Israiliyat dan juga maudhu'at, maka itu tidak boleh kita i'tikad, kerana para nabi ni Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan memberi mereka ismah, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhenti situ insya-Allah. Faslun fi hadithi Hindim ibni Abi Halah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.